Assalamualaikum dan selamat kembali semua dalam video saya yang terbaru. Okey, untuk video kali ni saya nak buat pasal laporan penggunaan terhadap barang-barang yang telah saya tukar dekat saya punya produk Myvi, iaitu yang pertama power window switch, yang kedua trapo floor mat dan yang ketiga adalah brake rotor. Dekat dalam video ni saya akan kongsikan dengan korang pengalaman saya sepanjang 8 bulan plus minus macam tu terhadap barang-barang ni lah, sama ada dia ada lebih baik ataupun dia makin teruk. Jadi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang tonton sampai habis video ni. Jadi sebelum tu kita roll kita punya intro. Okey, untuk yang pertama adalah power window switch. Untuk buat recap pasal barang power window switch dekat saya punya produk Myvi, iaitu yang sebelum ni dia sangkut dekat bahagian driver side tu. Bila kita tekan ke bawah dan bila kita nak turunkan cermin dan naikkan cermin tu, dia tersangkut. Jadi saya tukar dengan ada fungsi dia ada auto up dan auto down. Sepanjang penggunaan saya sampai sekarang ni, fungsi tu memang terbaik. Memang fungsi yang patut korang utamakan bila korang nak upgrade korang punya power window switch, terutama dekat produk Myvi kan. Cuma masalahnya dekat sini, dia punya respon power window switch tu dekat bahagian driver side tu dia ada delay sikit tau. Dia tak macam dekat tiga bahagian lain tu, macam dekat bahagian passenger kan, bila mana korang tekan dan tarik switch tu, dia punya respon tu terus instant. Tapi kalau untuk bahagian driver side tu, kalau korang tarik, korang macam boleh perasan dia punya delay respon tingkap tu terhadap korang punya input. Itu je, dia tak adalah big deal sangat, tapi just for korang punya take note lah. Yang kedua adalah kita cakap pasal trapo mat. Sepanjang saya guna trapo mat ni, okey, memang terbaik, tak ada masalah. Sebelum ni pernah juga jatuh air gantung yang kita beli, macam air Milo ke Teo Bank ke, gantung yang jatuh kat situ. Dia tak ada melimpah dekat bahagian floorboard yang lain, dia maintain kat situ dan dia mudah untuk basuh, dia waterproof, dia tangkap kotoran dan dia tak berbau lah. Memang kira perfect lah. And then dia punya tahap lekat velcro untuk trapo klasik Mark II tu, dia memang lekat lah, sesuai untuk penggunaan yang biasa. Unless kalau korang jenis betul-betul lasak, korang kena upgrade yang jenis fix punya, yang mana dia punya velcro dia tu menyeluruh dekat bahagian floor mat tu lah. Okey, isu dia untuk floor mat ni pula, sebab ada bro Arif Syakirin, dia tanya kepada saya apa update video pasal penggunaan trapo ni lah. Isu pasal trapo mat ni dekat bahagian driver lah terutamanya. Okey, dia dekat bahagian padding dia tu, padding dekat tempat kita letak tumit tu kan, dekat tempat kita letak tumit, yang mana kita akan tekan brake dan juga tekan minyak. Kita just gerakkan kita punya heel, kita punya toe maintain kat satu point, dan kita punya heel tekan brake, tekan minyak untuk auto dan juga manual lah, sama sebab manual nanti dia akan tekan clutch lah. Okay, isu dia dekat sini, dia punya longkang dekat padding tu dia tak berapa dalam. Jadi kalau ada batu-batu yang besar dekat atas tu, dan bila korang pijak padding tu pakai korang punya tumit, dan bila korang pijak tu ada batu di antaranya, benda tu akan buatkan kaki korang lebih senang untuk tergelincir. Bila tergelincir, kadang korang boleh accidentally tekan brake dengan lebih kuat ataupun tekan minyak dengan lebih kuat tanpa korang punya kawalan, disebabkan batu besar tu sendiri. Macam dalam penggunaan saya ni, saya pergi kerja pakai boot, dan bila pakai boot tu dia lagi nampak lah dia punya kesan tu lebih drastik, sebab kita tak rasa sangat kan batu tu kan. So bila batu tu di antara kaki kita dan juga tapak padding tu, bila kita tekan brake tu, dia akan tergelincir ke depan. Jadi solution dia korang kena pastikan sebelum korang pijak dekat bahagian padding tu tak ada apa-apa batu yang ataupun benda-benda asing yang besar lah dekat situ. Korang kena tolakkan dia masuk dekat dalam dia punya reservoir ataupun dia punya betul-betul diamond tu kan. Ataupun korang boleh je bersihkan trapo mat tu keluar, tu lagi simple. Okey, dan yang ketiga pula adalah brake rotor bending swift fit. Sepanjang penggunaan saya memakai brake rotor ni memang mencukupi dan memuaskan. Memang so far tak ada masalah bunyi dan masalah geseran yang sebelum ni saya ada cerita dekat video yang sebelum ni, korang boleh tengok. Benda tu dah tak ada, dan kiranya benda ni dia dapat solve saya punya masalah. Jadi kepada korang semua yang dekat luar sana, kalau ada masalah brake berbunyi ke masa korang tekan brake tu, kalau contoh antara punca dia tu adalah korang tengok kat disc tu macam calar, korang boleh guna kaedah skimming brake rotor tu lah, tapi cost dia maybe dalam 30 hingga 50 ringgit macam tu. Korang boleh skimming dan dia akan potong dan buang layer yang tak rata tu pakai kaedah skimming ni lah. Tapi maknanya kat sini korang punya brake rotor tu akan lebih menipis sikit lah, dalam range yang dibenarkan lah. Jadi dia tak ada masalah, cuma dia ada indikator kat situ. Korang kena tanya korang punya pomen lah, bila nak skimming tu make sure jangan lebih nipis daripada indikator yang dah diberikan dekat brake rotor tu. Tapi itu kalau korang betul-betul tak ada budget. Tapi saya syorkan lebih baik korang simpan lagi sikit duit untuk korang beli je brake rotor yang baru terus. Macam
Bendix Swift Fit yang saya pakai ni. Disclaimer, diorang tak sponsor sebab brake rotor ni dia murah je, tak mahal. Harga dalam lebih kurang RM60 sebiji. Kalau korang beli dua baru dalam berapa? Bawah 150 lah. Lepas pasang lagi kat kedai ataupun korang boleh pasang sendiri. Korang boleh tengok tutorial yang ada dekat YouTube ni semua kan. Ok, jadi itu saja untuk video kali ni. Saya tak nak buat panjang. Saya harap perkongsian saya kepada korang semua bermanfaat, dan jika korang ada apa-apa soalan dan pertanyaan, korang boleh tinggalkan korang punya soalan tu semua dekat ruangan komen kat bawah ni. InsyaAllah saya akan cuba jawab mana yang termampu lah. Jadi sampai di situ saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Semoga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan adios.